Okey. Sekarang kita nak sambung, iaitu tindakan luar kawal yang melibatkan otot rangka. Tadi sebelum ni kita tengok tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka, dan sekarang ni kita nak tengok tindakan luar kawal pula, juga melibatkan otot rangka. Yang ini kita panggil, namanya adalah gerak balas refleks. Refleks ni maksudnya automatik. Okey. Arka refleks 3 neuron. Okay, apa maksudnya arka refleks 3 neuron? Arka refleks ni adalah laluan impuls saraf yang melibatkan 3 neuron tadi. Neuron deria, neuron geganti, neuron motor. Okey, terdapat beberapa situasi yang memerlukan tindakan serta-merta dan spontan. Contohnya, jika jari anda tercucuk pin tajam ataupun tangan kita terkena benda yang panas, anda akan mengalihkan jari dengan serta-merta tanpa berfikir panjang. Inilah yang dikenali sebagai tindakan refleks. Tindakan yang terjadi secara spontan, yang tak sempat kita nak fikirkan pun. Tindakan refleks ialah gerak balas pantas terhadap rangsangan tanpa dikawal oleh otak. Ingat, tindakan refleks ialah gerak balas pantas terhadap rangsangan tanpa melibatkan otak. Laluan saraf yang terlibat dalam tindakan refleks kita sebut arka refleks. Laluan saraf yang terlibat sepanjang dalam tindakan refleks kita sebut arka refleks. Tindakan refleks mengalihkan jari daripada pin tajam melibatkan 3 neuron. Kalau tindakan refleks untuk mengalihkan jari daripada pin tajam ataupun cerek panas, ia mesti melibatkan 3 neuron. Okey, jelas? Dan komunikasi berlaku di antara neuron dalam sistem saraf periferi dan juga saraf tunjang. Apa maksudnya? Okay, kita tengok gambar rajah ini. Okay, kita tengok ya. Okay, contohnya, ini adalah arka refleks yang melibatkan 3 neuron dan saraf tunjang. Okey, yang pertama. Tengok yang pertama. Apabila jari tercucuk pin tajam ataupun apabila jari tersentuh objek panas, contohnya seperti cerek, reseptor deria pada kulit. Sekarang ni dekat kulit, dia melibatkan organ deria kulit. Dekat kulit ada reseptor deria. Reseptor deria pada kulit akan mengesan rangsangan dan reseptor tadi akan menukarkan rangsangan tadi menjadi bentuk impuls saraf. Okey, ada 2 kerja reseptor kat sini ya. Ada 2 kerja reseptor. Pertama, dia mengesan rangsangan. Dan yang kedua, dia akan menukarkan rangsangan tadi dalam menjadi bentuk impuls saraf. Okey. Ni, nombor 1 ni. Kat sini ada banyak organ, kat sini ada banyak apa ni? Reseptor-reseptor bawah kulit ni, bahagian dermis. Okey, nombor 2. Impuls saraf akan dialirkan sepanjang neuron deria. Masuklah dia ke saraf tunjang. Masuk ke saraf tunjang. Okay, nampak ni laluan ni. Ni adalah neuron deria. Daripada kulit, masuklah ke saraf tunjang. Yang warna hijau ni neuron deria. Masuk ke saraf tunjang. Okey, jelas? Ini aliran impuls dia. Nombor 3. Dalam saraf tunjang, impuls saraf
dipindahkan dari neuron deria melalui sinap ke neuron gerganti. Impas saraf ni tadi dialirkan sepanjang neuron deria dan dia akan paskan maklumat ni tadi, impas saraf tadi, kepada neuron gerganti melalui celah sinap. Yang kita dah bincangkan sebelum ni, penghantaran berlaku secara kimia. Kemudian impas daripada neuron gerganti dipindahkan melalui sinap ke neuron motor. Ini sinap, ini sinap. Jelas? Kat sini ada bonggol sinap lah. Saya lukiskan. Inilah bonggol sinap, ini bonggol sinap. Mana bonggol sinap satu lagi untuk neuron gerganti? Ini adalah bonggol sinap neuron gerganti. Nampak tu? Okey? Jelas? Yang kelima. Yang kelima, okey, impas saraf ni tadi pun bergeraklah sepanjang neuron motor. Keluar daripada saraf tunjang. Dia pergi ke mana? Pergi kepada efektor. Kita nampak ni, impas saraf ni akan keluar daripada neuron motor. Dia akan pergi kepada efektor. Efektor di sini adalah otot rangka. Okey. Jadi bila sampai ke efektor, apabila efektor ni dapat maklumat impas saraf ni tadi, efektor akan terus bergerak balas, di mana tangan akan segera tertarik daripada pin tajam itu tadi. Jadi kita cepat-cepat kita tarik tangan kita daripada pin tajam tu ataupun daripada objek panas tadi. Dan gerak balas sudah pun berlaku. Jelas? Ini adalah arka refleks yang melibatkan 3 neuron dan saraf tunjang. Jadi awak kena ingatlah step nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Okey? Ini saraf tunjang. Maksudnya tindakan ini dia tak pergi ke otak. Tak sampai ke otak, hanya melibatkan saraf tunjang saja, sebab tindakan ini memerlukan gerak balas yang pantas untuk mengelakkan diri kita daripada cedera. Okey? Ya, jelas ya? Okey, kepentingan tindakan refleks kat sini. Okey, ada 3 kepentingan. Tindakan refleks menghasilkan gerak balas spontan tanpa perlu menunggu arahan daripada otak. Masa tambahan yang diperlukan untuk otak menganalisis maklumat sebelum mencetuskan gerak balas boleh menyebabkan kecederaan serius. Kalaulah tindakan refleks ini maklumatnya kena sampai ke otak, jadi otak tu untuk dia memproses maklumat tu agak lambat. Bila lambat, mungkin tangan kita dah cedera dah pada masa ni. Sebab itulah tindakan ini tidak melibatkan otak, hanya melibatkan saraf tunjang saja. Sebab kita nak tindakan yang pantas. Kalau melibatkan otak, dia mungkin mengambil masa tambahan. Dan pada masa itu mungkin tangan kita dah pun cedera. Oleh sebab tindakan refleks melibatkan saraf tunjang sahaja, otak dapat bertumpu pada aras pemikiran yang lebih tinggi. Jadi otak tadi kita gunakan untuk nak proses maklumat-maklumat yang lebih rumit lagi. Jadi kita tak membebankan semuanya pada otak. Ada tindakan yang memerlukan tindakan segera, tindakan yang simple. Kita benda-benda macam ni hanya melibatkan saraf tunjang saja. Okey? Jelas ya kepentingan tindakan refleks. Seterusnya kita nak tengok arka refleks yang hanya melibatkan 2 neuron saja. Ada juga laluan impas saraf yang hanya melibatkan 2 neuron saja. Contohnya
adalah sentakan lutut ataupun kita panggil refleks patella. Okay, refleks ini menggunakan laluan saraf yang melibatkan dua neuron saja, iaitu neuron deria dan neuron motor. Tak ada neuron geganti. Doktor kadang-kadang menguji keberkesanan sistem saraf seseorang dengan mengetuk lutut menggunakan penukul getah. Ini biasanya tindakan refleks ni doktor akan buat untuk nak uji sama ada saraf kita okey ataupun tidak. Kita nampak ni kan macam mana cara gambar foto 12.3 ni lah. Doktor menguji sentakan lutut, nak menguji kita punya saraf dalam badan kita. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Okey, yang pertama, nombor 1, apabila tendon di bawah tempurung lutut diketuk, doktor tu dia akan ketuk lutut kita, tapi dia ketuk bahagian tendon. Doktor dia tahulah kat mana dia perlu ketuk. Dia ketuk di lutut, tapi dia ketuk di bahagian tendon. Okey, apabila tendon di bawah tempurung lutut diketuk, rangsangan, otot quadricep. Mana otot quadricep? Otot quadricep akan menjadi ni otot quadricep ni kat sini ni, dekat peha ni. Otot quadricep akan menjadi regang, dan ini akan merangsang reseptor regang untuk mencetuskan impas saraf. Okey, otot quadricep jadi regang. Bila otot quadricep regang, reseptor regang kat dalam itu akan mencetuskan impas saraf. Sebab kat dalam otot quadricep tu ada reseptor regang, dia akan mencetuskan impas saraf. Faham betul-betul Faham betul-betul? Lagi sekali cik ulang. Apabila tendon di bawah tempurung lutut diketuk, otot quadricep menjadi regang, dan ini akan merangsang reseptor regangan untuk mencetuskan impas saraf. Okey, nombor 2. Neuron deria akan menghantar impas saraf ke neuron motor dalam saraf tunjang. Okay, nampak ni? Ni neuron deria, dia akan bawa impas saraf ni tadi masuk dalam saraf tunjang, dan di dalam saraf tunjang maklumat ini tadi akan dialihkan ke neuron motor melalui sinaps yang berada dalam jirim kelabu saraf tunjang. Nampak ni sinaps ni kat sini ni, sinaps. Sinaps tu berlaku dalam saraf tunjang di jirim kelabu. Okey. Neuron deria menghantar impas saraf ke neuron motor dalam saraf tunjang. Okay, nombor 3. Neuron motor kemudiannya menghantar impas keluar daripada saraf tunjang ke efektor, iaitu otot quadricep juga. Okey. Neuron motor dia akan hantar impas saraf pergi kepada efektor, iaitu otot quadricep juga. Apa yang berlaku? Gerak balas akan berlaku. Otot quadricep akan mengecut, yang menyebabkan kaki akan tersentak ke hadapan ataupun ke atas. Jadi bila doktor ketuk tendon di bahagian bawah tempurung lutut, kaki kita automatik akan tersentak ke atas sedikit. Maksudnya ada berlaku gerak balas. Ini adalah contoh arka refleks yang hanya melibatkan dua neuron saja. Jelas? Jadi awak bolehlah nanti kalau ada soalan tanyakan tentang arka refleks yang melibatkan 3 neuron, awak boleh bagi contoh menarik tangan daripada objek panas ataupun pin tajam.
Sementara akal refleks yang melibatkan dua neuron, awak boleh bagi contoh sentakan lutut. Okey?